أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridina wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Ustaz, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, abang-abang, kakak-kakak sidang jemaah, muslimin, muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, saat ini, ketika ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, meletakkan kita, menempatkan kita di sebaik-baik tempat, pada sebaik-baik waktu, dalam sebaik-baik majlis. Tuan-tuan, dalam kata kita perasan tak perasan, Allah telah memberikan kita kebaikan yang berganda-ganda pada saat yang dan ketika ini, yang mana ramai di kalangan kita yang tak merasa peluang macam ni. Yang mana Allah meletakkan kita pada kemuliaan yang diangkat sebagai sebagai darjat yang disebut tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini, kita sedang berada dalam rumah Allah Taala, dan kata Nabi, siapa yang datang ke rumah Allah Taala, maka dia adalah tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja yang Maha Agung, Raja yang memiliki seluruh alam semesta. Tuan-tuan, kita sedang menjadi tetamu Raja yang Maha Agung. Dan sudah barang pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah malu nak biarkan kita balik dengan tangan kosong. Allah tak akan biarkan tangan yang kita tadah, yang kita minta, yang kita doa, yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala balik dengan tangan kosong. Ini janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi lagi, kita datang, Allah ampunkan dosa, dan kita balik, Allah bagi bekal, Allah bagi rahmat sebagai bekalan kita. Untung kita, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Allah muliakan kita, kita berada pula dalam satu majlis yang Nabi angkat sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni. Tuan-tuan, banyak taman syurga Allah rupanya dalam dunia ni. Barangkali lagi banyak daripada taman bunga, barangkali lagi banyak daripada taman perumahan. Manusia je yang tak nak cari, manusia yang tak nak kejar, tak nak duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi suka duduk kat warung, dia lagi suka duduk kedai mamak, dia lagi suka duduk depan TV, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak duduk dalam taman syurga akhirat nanti, tuan-tuan? Bagaimana kita nak duduk dalam syurga Allah di akhirat nanti, tuan-tuan? Sedangkan syurga di dunia ni, taman syurga Allah di dunia ni, kita tak datang, tak duduk, tak nak bersama-sama dalam taman syurga Allah di dunia ni. Bagaimana Allah nak letakkan kita di taman syurga ni di akhirat nanti? Itu yang jadi persoalan lagi ni.
Kalau kat dunia pun kita rasa kita tak suka, tak selesa, tak senang dengan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah nak letak kita dekat taman syurga dia di akhirat nanti? Ni yang kita nak fikir-fikir, tuan-tuan. Yang kita nak renung-renung. Nak tak nak hari ni, tuan-tuan, kita kena paksa diri kita, tuan-tuan. Suka ke, tak suka ke, menyampah ke, tak menyampah dengan ustaz yang datang. Ingatkan ustaz Sairan. Rupanya ustaz mana pula yang datang cakap ni, kan? Nak tak nak kena sabarlah ustaz, buat bertenanglah, kan? Kena paksa buat suka je lah, kan? Sebab apa? Nak dapat fadilat taman syurga tadi, kan? Mudah-mudahan hari ni kita suka dengan taman-taman syurga Allah kat dunia. Allah akan bagi kita, menempatkan kita pula nanti di taman syurga ni di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah beri pada kita. Kita sedar tak sedar, kita ni memang suka dimuliakan, betul? Hidup kita ni suka dimuliakan. Hari ni, saat ini Allah beri kita kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya manusia ni, dia lagi suka kemuliaan pada mata manusia. Manusia ni lebih suka kemuliaan hidup di dunia ni, yang nyata pada dia, yang zahir pada dia. Dia nak yang mulia macam tu. Alah, pergi masjid mulia apa? Parking pun susah kat depan tu. Kena parking kat belakang jalan jauh-jauh. Mulia apa? Contoh, bukan marah parking jauh, tak. Cerita je kena parking jauh. Kan? Nak mulia apa pergi masjid? Kan? Makan pun tak ada. Lepas kuliah balik. Kan? Contoh, bukan minta makan. Cakap aja. Kan? Tuan-tuan, kan? Jadi apa yang dikejarkan? Dia kata, baik aku kejar mulia dunia. Kemuliaan dunia ni letak kat mana, tuan-tuan? Kemuliaan dunia ni pada mata mereka letak pada harta. Letak pada wang ringgit. Letak pada pangkat. Letak pada jawatan. Letak pada nama. Inilah lebih kurang adik-beradik, sepupu sepapat dia, yang dikatakan kemuliaan dunia. Pada duit, wang ringgit, harta, pangkat, nama, jawatan. Ni. Jadi benda ni yang dia nak kejar. Benda ni yang dia nak cari. Sampai kan lupa hakikat sebenar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakan segala-galanya, tuan-tuan. Untuk benda ni, kemuliaan dunia ni, mereka sanggup korbankan apa saja, asalkan mereka dapat. Nak pangkat, nak nama, nak jawatan, nak harta, nak duit, apa pun sanggup dikorban. Masa dikorbankan. Tak tidur pun tak apa. Janji aku dapat duit, dapat harta. Harta pun sanggup korban. Janji aku dapat pangkat, dapat jawatan. Duit, wang ringgit pun tak apa, tak ada masalah. Janji aku menang dapat jawatan. Contoh. Tuan-tuan, ini manusia hari ni. Hatta, tuan-tuan, yang paling mengerikan sekarang ni, trend sekarang ni, nyawa pun mereka sanggup korban. Keselamatan diri pun mereka sanggup korban. Dah tahu dekat situ bahaya. Dah tahu kat situ ada wabak. Dah tahu kat situ ada bencana. Nabi kata jangan pergi. Tak kira, aku nak pergi juga. Sebab apa? Aku nak menang. Aku nak jawatan. Aku nak pangkat. Aku nak nama. Aku mesti pergi. Kalau tak, macam mana nak menang? Kata dia. Pergi juga. Wabak tak wabak. Sakit tak sakit. Bahaya tak bahaya. Kena cut ke apa ni? Tu dia, tuan-tuan. Ni contoh
contoh masyarakat. Saya tak kata siapa-siapa. Tuan-tuan jangan kata, oh habis ustaz ni ustaz politik. Tak. Ni contoh sikap manusia hari ni. Nak bagi tahu kan, betapa manusia sukakan, cintakan pada mulia ni. Dia sanggup buat apa saja. Tuan-tuan. Hatta sampai mengorbankan keselamatan nyawa diri, anak isteri, keluarga, kawan-kawan, orang kampung, tuan-tuan. Ini cerita kita hari ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah, tuan-tuan, saat dan ketika ini Allah bagi kita kemuliaan yang jauh lebih baik daripada kemuliaan harta, yang mana disebut sebagai ilmu. Betul? Kita berada dalam majlis ilmu. Nabi tak tinggalkan pusaka harta. Nabi tak tinggalkan duit, wang ringgit, emas permata. Habis apa pusaka Nabi? Ulama' beritahu pusaka Nabi adalah ilmu. Dan hari ini, ketiga ini, saat ini kita sedang memfaraidkan sedikit, berkongsi-kongsi sedikit daripada secebis pusaka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sahabat pergi pasar. Bukan pasar murah lah, ni cerita nama Nabi. Kan? Sahabat pergi pasar, tengok ramai orang kat pasar ni. Kan? Sibuk orang kat pasar ni. Boleh je. Sibuk orang kat pasar ni, nampaknya lalai, lupa dengan akhirat Allah. Apa sahabat ni buat? Dia naik atas meja. Dekat masjid, orang tengah bagikan harta-harta Nabi, kata dia. Oh, dia naik atas meja. Orang macam tak perasan. Tuan-tuan, jom kita pergi masjid. Orang tengah faraidkan harta Nabi. Apa? Harta Nabi? Faraid? Orang kalau dengar harta ni, tegak coping telinga dia, Ustaz. Betul? Kalau dengar majlis ilmu, tak apalah, kau pergi dulu, aku sibuk. Kan? Tapi kalau dengar harta, duit, cacak coping telinga terus. Iya ke? Iya, kata dia. Berebut pergi masjid. Laju terus. Kan? Sampai masjid, tengok tak ada benda pun. Mana harta dia? Mana duit dia? Emas perak tak ada benda pun. Yang ada halakah-halakah, majlis-majlis ilmu. Mana dia harta Nabi tu? Sahabat kata, itulah harta Nabi. Apa dia? Itu dia ilmu. Majlis ilmu tadi, tuan-tuan. Ulama' beritahu Nabi mewariskan ilmu. Haman, Firaun, Qarun, dia wariskan harta, duit, wang ringgit. Terpulanglah pada kita. Nak kejar, nak cari pusaka Nabi, atau kita nak kejar, nak cari pusaka Haman, Qarun, Firaun. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar, kirim kepada kita. Alhamdulillah. Jazakallah Haji. Allah. Hari ni kena sampai pukul berapa ni? Lain macam. Paling-paling pun Nescafe dalam tin ni. Kan? Hari ni teh dan cawan ni. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita, Allah hantar Nabi-Nabi dan Rasul seramai 124,000 orang. Ramai betul, tuan-tuan. 124,000 orang. 313 Rasul, 25 yang kita kenal. Yang kita kena kenal. Kenal. Bila mana mengenal ni, sebut nama dia tahu. Kita tahu dia tu Nabi, dia tu Rasul. Sebut nama Muhammad, oh Nabi. Sebut nama Isa, Nabi. Sebut nama Yahya, Nabi. Sebut nama Mahathir, Nabi. Teruk. Kan? Tu nama tak kenal. Kan?
Dia macam tu je, senang je. Kenal ni, sebut nama, kenal ni Nabi. Sebut nama Sairan, Sadiman. Ustaz. Sadiman Sairan. Aku selalu terbalik nama ustaz ni. Lama tak jumpa ustaz kan? Dah jadi orang muar, dah jadi orang tangkak ni. Lama tak jumpa kan. Nama pun kadang-kadang kabur dah kan. Jelebu dah. Ni tanda apa tuan-tuan? Tanda Allah kasih pada kita. Allah nak betulkan kita, dia hantarkan nabi-nabi, dia hantarkan rasul. Dunia ni porak-poranda kerana siapa? Kerana tangan manusia. Manusia inilah yang memporak-porandakan dunia ni. Jadi kalau nak betulkan dunia ni, kena betulkan khalifah dia, pemerintah dia. Siapa pemerintah dia? Manusia. Manusia ni pemerintah dunia. Jadi nak betulkan pemerintah dunia ni, cara mana nak antaranya Nabi buat, Allah buat, Allah hantarkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kepada kita. Dan hari ni kita nak kongsi antara kisah-kisah Nabi. Saya dah maklumkan pada jawatan kuasa untuk buka satu kitab yang biasa-biasa je lah. Tak adalah yang pelik-pelik. Kita nak baca kisah-kisah sirah nubuwah. Sirah-sirah Nabi-Nabi. Dan hari ni, malam ni kita nak mula dengan Nabi Ibrahim AS. Kita nak mula dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah Abaul Anbiya. Ini gelaran dia. Gelaran dia bapa kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab lepas daripada Nabi Ibrahim, semua Nabi. Tak ada seorang pun yang terlepas. Semuanya daripada keturunan Ibrahim AS, tuan-tuan. Sebelum Nabi Ibrahim, ada Abaul Busra. Abu'ul Bashar. Abu'ul Bashar. Bapa kepada manusia. Iaitu Nabi Adam AS. Lepas tu, Abu'ul Anbiya. Iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi, Nabi Ibrahim AS ni adalah bapa kepada semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul. Dia juga digelar sebagai Khalilullah. Khalilullah. Yang dapat pangkat Khalil ni, dua orang je, tuan-tuan. Yang rapat, yang kasih Nabi-Nabi sisi Allah ni, Khalilullah Ibrahim AS dan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia sudah barang pasti Nabi kita, Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin. Ini nak cerita antara dua orang Nabi yang kita sebut nama dalam semayang, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sebut sunat, Nabi Muhammad sebut wajib. Dalam solat tak sebut nama Nabi Muhammad, tak sah semayang kita. Betul? Tayat akhir antaranya rukunnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi Ibrahim sunat. Itu beza dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab dan tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putera Azar bin Tarih atau Tarih bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Rupanya bukan orang lain. Rupanya keturunan Nabi juga. Siapa nama nenek moyang dia? Nuh alaihissalam. Kurang lebih 9 ke 10 keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jarak dia antara Nabi Ibrahim ni. Bapa dia nama Azar. Itu nama gelaran. Nama orang kampung. Orang kampung panggil Azar. Nama dalam kad penalan surat beranak Tarih. Daftar dekat JPN nama Tarih. Bukan JPN Bakri. JPN tempat dia lah. Orang kampung panggil Azar. Gelor dia. Macam kita lah kan. Nama dalam kad penalan Abdul Rahman. Nama kampung panggil apa? Mantempe contoh.
Kita kata Abdul Rahman, mana Rahman, tak kenal. Halah Bakri Batu Lima lah, Rahman mana? Oh, Man Tempe. Oh, Man Tempe. Kenal lah. Gitu contohlah kan. Dia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Ar-Ra'am. Ni kampung dia. Kampung dia Fadam Ar-Ra'am. Dalam kerajaan Babylon. Negara dia, negara Babylon. Dengar pun takut tuan-tuan. Babylon ni maknanya kerajaan besar. Kerajaan yang hebat. Yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Ada riwayat kata Namruz, ada kata Namrud. Samalah orangnya kan. Itu jugalah rupa orangnya kan. Kerajaan Babylon satu kerajaan yang besar pada waktu tu. Kemudian tu nama lama, nama baru sikit dia Parsi. Nama lama dia Babylon. Nama baru sikit nama dia Parsi. Sebelah-sebelah Iran, Iraq, tu dia lah kan. Kerajaan Babylon ni. Kalau belah atas sikit, ngala-ngala Jordan, Turki, itu nama dia Empire Rome. Kerajaan Rom. Tengah-tengah tu tanah Najd, tanah Arab. Orang Arab duduk tengah-tengah. Tak ada kerajaan masa tu tuan-tuan. Orang Arab punya leteruk pada masa tu, kerajaan pun tak ada. Dan kedua-dua kuasa besar ni, Rom dan Parsi ni, Babylon ni, tak ingin nak ambil tahu tentang tanah Arab ni. Apa pun tak ada, batu dengan pasir je ada. Yang ada apa lagi, orang-orang Badui. Kerja dia bergaduh. Orang-orang Arab bergaduh, pindah ganda gaduh. Sikit-sikit gaduh, sikit-sikit gaduh. Selipar kena curi pun gaduh. Nak bayar guati canai pun bergaduh. Gaduh je kerja dia. Tak kuasa nak melayan. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi ni teruk betul orang Arab pada masa tersebut. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba-serbi cukup serta dipenuhi dengan kemudahan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Kerajaan apa ni? Negara apa? Negara Babylon. Kerajaan yang makmur, tuan-tuan. Semua ada. Rakyat dia hidup senang lenang. Cukup makan, cukup pakai, gemuk-gemuk semua, buncit-buncit agaknya. Cakap nak apa semua ada. KFC, Kentucky, McDonald, 7-Eleven, agaknya lah. Kan, zaman tu punya kan. Semua ada. Cukup bulan, 25 hari bulan, ambil BPN keluar. M30, M40, macam mana tak pandai aku. Itulah M40, B40 kan. Ada, zaman tu pun ada agaknya. Agaknya lah. Kan. Rakyat dia senang, tak ada masalah. Yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Jasmani je. Kentucky, McDonald, 7-Eleven, BPN, BPR lah benda tak gitu kan. Itu semuanya untuk keperluan jasmani. Apa makna jasmani? Badan kita. Badan kita asal daripada air mani. Itu nama jasmani. Mani itu ni. Badan kita ni asal daripada air mani. Maka jadilah jasmani kita. 40 hari dalam bentuk air. 40 hari bentuk darah. 40 hari bentuk daging. Duduk dalam perut mak kita. Nutfah, alaqah, mudghah. Sampai cukup 120 hari, Allah perintahkan malaikat hantar roh. Letak roh dalam daging tadi. Bila letak roh dalam daging tadi, tuk, hidup terus. Macam jam. Jam kat dinding, bateri habis. Dah diam, tak berjalan. Ambil bateri baru, tukar, letak, pasang, tuk, dia jalan. Macam itulah roh kita.
Kan? Tak ada roh, tak bergerak, diam aja. Ada roh, berjalan, bergerak. Tu. Kan? Jasmani bagus. Jasmani sihat. Jasmani tak ada masalah. Akan tetapi peningkatan hidup rohani yang masih berada tahap jahiliyah, yang jadi masalah ni, yang nak diperbetulkan ni apa? Rohani dia. Roh tak betul. Roh ni datang daripada mana? Roh datang daripada Allah. Kan? Roh datang daripada Allah dan roh nak balik kepada Allah. Air mani datang daripada mana? Air mani datang daripada makanan. Makanan datang daripada tanah. Makanan datang daripada tanah. Pokok-pokok tu hidup kat tanah. Lembu, kambing makan rumput pun asal daripada tanah. Kita makan, antaranya makanan kita jadi air mani. Air mani jadi jasmani, jadi jasad kita. Mati, pulang balik pada tanah. Pulang balik pada tanah. Roh, kulil rohi min amri rabbi. Roh adalah daripada urusan Allah. Roh datang daripada Allah dan roh juga sampai masa nak balik pada Allah. Yang ni yang kita nak kena fikir sepanjang hidup kita kat dunia. Datang daripada Allah dan nak balik pada Allah. Persoalannya, adakah Allah nak terima bila kita balik nanti? Hari ni kita nak fikir sepanjang hidup kita kat dunia ni tuan-tuan, tentang cara kita nak balik bertemu Allah nanti. Adakah Allah terima atau tak terima kepulangan kita? Dulu Allah dah hantar kita datang ke dunia dan kita nak balik semula pada Allah. Adakah Allah terima? Ini yang kita selalu kena fikirkan, renung-renungkan. Kena pastikan. Mudah-mudahan Allah terima besok kita nak balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan inilah yang nak diperbetulkan dengan cara diutuskan Nabi Ibrahim. Nak betulkan orang-orang kampung kerajaan Babylon. Mereka ni tak mengenal Tuhan pencipta mereka. Apa yang jahil ni? Mereka jahil tentang apa? Tak kenal Tuhan. Mereka jahil tentang apa? Tak mengenal pencipta mereka. Yang mengurniakan mereka segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Segala-gala ni datang daripada Tuhan. Tuhan yang mana ni? Tuhan patung tu ke? Tuhan berhala tu ke? Tuhan matahari ke? Tuhan bintang ke? Tuhan pokok ke? Tuhan busut ke? Nampak? Dia tak kenal siapa yang bagi nikmat ni tuan-tuan. Segala-gala nikmat yang atas dunia ni. Dunia ni Allah jadikan untuk manusia, betul? Tak ada satu pun dalam dunia ni bukan faedah kepada manusia. Semua faedah pada manusia. Apa pun sekalipun. Pusing, manusia juga untung. Tengok harimau tu. Harimau tu pusing, siapa untung? Manusia juga untung, letak kat zoo. Untung manusia, dapat menjaga. Buka zoo, dapat kerja, jadi jual tiket zoo. Dapat kerja, basuh kandang rimau. Untung tak manusia? Untunglah, sebab rimau je tadi. Nyamuk kan kecil. Untung tak manusia? Untunglah. Nyamuk gigit gatal, ada orang jual minyak angin. Nyamuk gigit kena sakit demam, ada orang jadi doktor. Ada orang jual ubat, buka kilang ubat. Ada orang bawa band jual ubat. Betul? Untung siapa? Untung manusia juga. Maknanya apa pun pusing, balik untung faedah pada manusia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dunia untuk manusia, tapi ingat, manusia bukan untuk dunia. Dunia untuk manusia, tuan-tuan,
tapi barang diingat manusia bukan untuk dunia. Manusia untuk apa? Untuk akhirat. Ulang-ulang dalam pertemuan kita sebut, Allah tak reda dunia ni untuk kita. Allah tak reda dunia ni untuk orang beriman. Dunia ni murah. Dunia ni haprak. Dunia ni tak ada harga. Tak sama walaupun sebelah kepak nyamuk, kata Nabi. Sebelah kepak nyamuk pun tak sama harga dunia ni. Ni Nabi beritahu. Kalaulah dunia ni harga dia sama sebelah kepak nyamuk, sudah barang pasti Allah tak bagi orang kafir minum walau seteguk air pun, tuan-tuan. Hari ni bukan seteguk, bergiling-giling dia minum. Sampai sungai pun habis. Dicurahnya minyak, dicurahnya entah benda kala apa. Habis sungai. Orang lain nak susah nak minum. Nampak? Punya dia sukanya duduk dekat dunia ni. Tapi ambillah engkau. Orang beriman, dia tak kejar dunia. Orang beriman, dia kejar apa? Dia kejar akhirat Allah, insya-Allah. Mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri daripada batu-batu atau diperbuat daripada lumpur dan tanah. Apa Tuhan mereka yang mereka sembah? Patung, berhala. Mereka buat sendiri. Daripada apa? Lumpur, daripada tanah. Jual beribu. Jual beratus, beribu-ribu. Tuan-tuan, saya ni rumah saya ni dekat-dekat dengan Tok Kong. Dia asal Cina, orang tu semayang. Kalau dia semayang, ujung-ujung hari semayang dia buat apa? Dia lelong tempat ekong dia. Dia lelong tempat ekong dia, tuan-tuan. Kalau dengar harga, sikit-sikit faham dah cakap Cina. Pak si, pak su. La ilaha illallah. Siapa si kau apa? Memang sebut gibu je. Sebut gibu je, tuan-tuan. Lagi mahal, lagi barakah, kata dia. Agaknya lah. Lagi mahal, lagi atau ong. Ong lah kalau kita barakah. Kalau dia ong. Ong dia kata kan. Tuan-tuan, inilah perniagaan yang paling besar untung. Apa tahunya? Modal batu-batu, modal lumpur. Lumpur je modal dia. Batu je modal dia. Ketuk, ambil watercolor, colik, buat misai, buat janggut, buat mata kita. Jual 10,000. Tuan-tuan, tak besar ke untung tu? Kita azan kejap, tuan-tuan. Bila luar azan. Boleh. Allahu Akbar, Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilaha illallah Muhammadur Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi dapat mendengar suruhan azan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar suruhan azan, habis azan dia baca doa, maka dia layak untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Tuan, maknanya apa? Lagi banyak kita dengar azan, lagi banyaklah peluang syafaat kita, tuan-tuan. Hari ni, pesen hari ni, orang dengar azan, dia tukar. Kalau tengok TV, tengah-tengah tengok TV, tiba-tiba azan. Tukar siaran. Azan. Macam takut dengar azan, tukar. Tukar cepat, TV lain. Tengah bawa kereta, dengar radio. Tungtang, azan. Masuklah waktu solat fardu, asar ke apa ke, azan. Tukar. Tak nak dengar azan. Ada telefon, kan? Tengah-tengah duduk, telefon bunyi azan. Allahu Akbar. Tutup. Kan? Tak nak dengar azan. Rugi tak? Rugi. Tak kisahlah azan daripada mana, TV ke, radio ke, telefon ke. Tuan-tuan, kita dengar, habis baca doa, kita ada peluang mendapat syafaat Nabi SAW akhirat nanti. Lagi banyak kita baca doa lepas azan, lagi besarlah peluang kita dapat syafaat Nabi. Tuan-tuan, ingat senang ke nak dapat syafaat Nabi? Nak ini iklan sikitlah iklan. Iklan. Senang ke nak dapat syafaat Nabi? Nak dapat syafaat Nabi ni tuan-tuan, 70,000 tahun duduk mahsyar, baru terfikir nak cari Nabi, tuan-tuan. Terfikir cari Nabi apa? Nabi Adam dulu. Cari Nabi Adam, beribu tahun baru jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau bapa pada manusia, mohonlah jumpalah Allah. Buatlah perhitungan amal, dah tak tahan dah, penat, panas, seksanya dekat mahsyar ni. Adam kata, aku nak minta dengan Allah. Oh, tak adalah, kata dia. Sorry lah, kata dia kan. Tak adalah dia cakap sorry kan. Dia kata, memang taklah, kata dia. Kalau aku memang taklah. Nafsi, kata dia. Nafsi. Kau cari Nabi lain. Pendek cerita, pergi cari Nabi lain. Apa? Lepas tu jumpa Nabi Nuh. Nuh kata pun tak boleh, nafsi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim pun kata tak. Jumpa dengan Nabi Isa pun kata tak. Akhirnya jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi nak bagi syafaat ni, nak dapat syafaat ni daripada Allah, tuan-tuan. Sujud depan Allah 3,000 tahun, tuan-tuan. Syafaatul kubra, 3,000 tahun sujud depan Allah, minta syafaat untuk umat dia. Allah tengok Nabi kita dengan rasa rahmat Allah, dengan sifat rahmat Allah. Allah bagi, Allah suruh bangun, dahlah Muhammad, perintahkanlah siapa yang ada iman walaupun sebesar biji gandum, masuklah dalam syurga. Oh, Nabi tak puas hati. Nabi sujud lagi.
Sujud lagi 3,000 tahun. Dah bangunlah Muhammad, bangunlah. Kalau macam ni rupa ni, masuklah syurga walaupun ada iman besar biji sawi. Biji sawi kan kecil kan. Saya dulu ingat biji sawi besar kepala mancis. Siapa betulkan saya? Kat mana kuliah ada jemaah, bukan ustaz kecil lagi kata dia. Oh agaknya nampak ni orang tak kenal. Sawi dengan bayam pun kadang-kadang pergi pasar tak kenal tuan-tuan. Itu masalahnya nak bercerita tapi tak kenal kan. Besar biji sawi, masuklah syurga kata Allah. Nabi tak puas hati lagi. Nabi sujud lagi tuan-tuan. Dah kata Allah. Masuklah walaupun ada besar zarah sekalipun. Zarah kan kita dah cakap itu lagi kan. Zarah ni besar mana? Sebiji pasir pecah kepada 1000 bahagian. Bukan segenggam, sebiji, sebutir pasir yang halus tu hancurkan jadi pada 1000 bahagian. Mata kasar kita memang tak boleh nampak. Halus sangat. Unit paling kecil dalam dunia ni, unit paling kecil dalam dunia ni ialah zarah. Bukan Zaharah. Zaharah tu orang rumah. Kan? Besar orang ni, besar separuh kepala trailer besar. Kan? Hari-hari makan kan. Tu Zaharah, ni zarah. Kan? Besar sebiji pasir pecah 1000. Pun Nabi tak puas hati, Nabi sujud lagi minta dengan Allah. Akhir Allah kata masuklah siapa pun yang ada la ilaha illallah. Tuan-tuan, ni Nabi kita tuan-tuan. Kita ni dah masuk bulan Rabiul Awal kan. Bulan nak kenang kan? Bukan tunggu bulan tak kan. Ni sekadar nak mengenang jasa. Kenang jasa memang selalu kan. Nak celebrate, nak sambut. Nak sambut. Ingat memang saya ingat, tapi nak sambut tadi tu kan. Bulan sambutan Maulid Rasul kita ni. Dah lah, tu iklan je kan. Tuan-tuan panggillah ustaz lain pergi ceramah Maulid nanti kan. Raja mereka, raja siapa? Raja orang Babylon ni. Balik cerita semula kita. Boleh sambung berapa lama ustaz sini? Suhati. Setengah jam. 5 minit je. Oh, tak boleh lama. Oh, okey. Raja mereka Namrud bin Kan'an menjalankan tampuk pemerintahan secara kuku besi dan kekuasaan mutlak. Secara semua kehendaknya harus dilaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar dan ditawar. Ini perangai siapa? Ini perangai Namrud. Dia kata mesti buat. Tak payah nak bersidang, tunggu parlimen ke, Dewan Rakyat ke, undi percaya, undi tak percaya. Tak ada. Tak masuk akal semua tu. Dia kata, aku kata buat. Degil, potong kepala. Jadi tuan-tuan, ni beza. Kita jangan jadi orang macam ni. Jadi pengurusi masjid. Aku pengurusi, kata dia. Faham boy. Tutup. Tak boleh ajak bincang. Tak boleh. See my label, kata dia. Saya imam. Suka hati saya lah nak baca Qul Allah hari-hari. Contoh kan. Wah, tak boleh ajak gonding tuan-tuan. Tak boleh ajak pakat. Orang sekarang kata tak boleh kautim. Jangan macam ni tuan-tuan. Kalau kita ada sifat ni, rupanya kita mewarisi sifat Namrud. Sedangkan Allah suruh kita ni betul ansur. Allah suruh kita bermesyuarat. Dalam Al-Quran sendiri ada satu surah yang namanya surah mesyuarat. Surah mesyuarat. Nama surah mesyuarat. Jangan cari pula mana surah mesyuarat, tak jumpa. Kan? Nama dia surah apa Ustaz? Surah Asy-Syura kan. Suruh kita bincang, suruh kita mesyuarat. Orang Melayu memang suka mesyuarat kan. Hari-hari mesyuarat tak apa kan. Asal mesyuarat adalah mihun. Paling tak ada karipap. Paling tak ada teh. Kat mana-mana boleh mesyuarat orang kita ni kan. Kejap lagi habis ni mesyuarat kat depan kan. Minta jalan aja. Elok juga tu. Kekuasaan yang besar, nilas. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang dia nikmati, lama kelamaan menjadikan dia tidak puas hati dengan kedudukannya sebagai raja.
dan merasa dirinya patut disembah pula oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Tutup. Habis sampai situ hari ni kita. Lama-lama, ialah cakap dia semua orang buat, perintah dia semua orang patuh. Kan? Lama-lama, jadi raja, apa lagi pangkat paling besar kan? Kalau jadi ketua kampung, melak-melak dapat jadi pengulu. Kan? Kalau jadi pengulu, melak-melak dapat jadi DO. Kan? Kalau jadi menteri, kan? Melak-melak dapat jadi Perdana Menteri. Lama duduk dekat PM tepi, kan? PM tengah pula. Contoh. Ni bukan sama-sama, ni contoh. Kan? Kan? Mengidam. Kan? Mengidam. Kan? Habis kalau dah jadi raja, nak mengidam apa lagi? Nak idam apa lagi dah jadi raja? Kata, apa lagi tinggi daripada raja? Tuhan, kata dia. Aku nak jadi Tuhan lah. Suka hati dia tuan-tuan . Ya betul gila lah dia ni kan. Cita-cita dia kat sekolah agaknya lah . Kalau kat sekolah cikgu tanya, Namrud, apa cita-cita awak besar esok? Nak jadi Tuhan, cikgu. Pening kepala cikgu kalau nak murid macam ni. Nak besar nak jadi Tuhan kan. Wah, rosak tuan-tuan kan. Inilah antara orang-orang yang otak dia biul kan. Yang akhirnya mengaku nak jadi Tuhan, mengaku diri sebagai Tuhan. Dengan nikmat-nikmat tadi, dia menjadi istidraj dengan nikmat yang Allah bagi tadi. Makin jauh, makin sesat, makin lupa, makin hanyut dengan nikmat. Akhirnya, dia mengaku diri dia Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, disebut, Ana Rabbukumul A'la. Kan, kata Firaun, Ana Rabbukumul A'la. Hui, terperanjat iblis. Gila engkau. Kan? Aku tak ajar pun sampai jadi macam ni kan. Aku iblis. Iblis ni aku iblis ni. Bukan saya. Kan? Kan? Pun takut, tak berani nak ngaku Tuhan. Engkau ngaku Tuhan. Huyo, kata dia. Kan? Memang terang hati. Bagus kau ni. Cepat dapat. Ini tuan-tuan. Manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut tuan-tuan dengan nikmat-nikmat yang Allah beri ni, kan? Takut nikmat yang Allah beri ni sebagai istidraj, jauh dengan Allah. Allah beri dengan keadaan Allah benci. Allah beri dengan keadaan Allah tak suka gitu. Nikmat ni ada yang Allah beri kan, dalam keadaan berkat, sebab Allah sayang, rahmat, rahim Allah ambil kan. Macam mak kita, bapak kita kan, bagi duit sekolah kan, bagi duit belanja kan. Lepas tu nak lagi kan. Duit apa lagi kan? Nak beli watercolor. Engkau ni watercolor je hari tu, watercolor kan. Kalau nak lebah kan, ambil lah ni. Allah abah bagi juga, tapi dalam keadaan abah kita menyampah. Bapak kita tak suka kan. Menyampah, nak kita minta duit aja. Kita tak nak macam ni tuan-tuan. Kan? Allah bagi tapi Allah menyampah kita. Allah benci kita. Jauh lama jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah tuan-tuan kita berhenti kat situ dulu. Bukan berhenti, tangguh kan. Nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang kita nak cerita tentang situasi Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Bapa dia ni tuan-tuan pun ada tahu, yang sedia maklum adalah tukang buat berhala diraja. Kesayangan diraja. Dia ni anak beranak Nabi Ibrahim ni memang raja sayang. Pangkat dia kira macam Tan Sri gitulah agaknya. Zaman tu lah. Tan Sri ke YB ke apa gitu kan. Memang ada pangkat dalam kerajaan Namrud ni. Pangkat dia apa? Pangkat dia pereka berhala diraja. Memang raja sayang dia. Jadi bagaimana pula cara Nabi Ibrahim nak berdepan dengan bapa dia sendiri tuan-tuan. Bapa dia sendiri sebagai pembuat berhala, sebagai penyembah berhala. Ini antara ujian Nabi Ibrahim, ujian awal Nabi Ibrahim AS dalam berdakwah tuan-tuan. Jadi bagaimana nak tahu cerita ni? Kita akan sambung dalam episod akan datang. Wallahu alam bisawab. Yang baik-baik datang daripada Allah, yang salah silap saya mohon maaf kerana kelemahan dan
kebodohan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannahu na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.